Jadi saya rasa sangat kecewa dengan kesihatan pengurusan dalam negara ni. Di mana, macam saya kata dekat tuan-tuan, satu hari dalam negara ni, isu belacan Perdana Menteri kena masuk campur sebab Menteri Kabinet kebanyakan sedang heboh dengan perjuangan politik masing-masing, sedang heboh untuk menjadi juara parti dan sedang heboh untuk berkelahi dengan PN. Negara menjadi tidak terjaga. Dan yang terancam kita semua. Kita dah kata 90 hari cukuplah untuk pilihan raya. Waktu tuan-tuan buat pilihan raya PRU, PRN, berkempen untuk menanamkan ideologi anda supaya pengundi boleh pergi mengundi ideologi mana yang terbaik untuk dilaksanakan. Kalau tuan-tuan seret kedudukan tuan-tuan sebagai menteri, sebagai timbalan menteri lebih kepada orang parti, 90% daripada tenaga menteri dan timbalan menteri dihabiskan untuk tujuan parti, kementerian akan lingkup. Kementerian akan berada dalam kerosakan yang sangat teruk kerana menteri-menteri yang dibayar gaji sebagai menteri melaksanakan kedudukan kerja harian dia sebagai seorang pemimpin parti. Dan kerana kita ada pilihan raya silih berganti, sebahagian adalah kerana Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen dikosongkan kerana berlaku kematian, maka tak akan kesudah lah. Kalau PRN kecil macam Pelangai pun, semua mereka yang berada dalam kepentingan untuk melaksanakan kerja sebagai Menteri Kabinet lebih heboh nak pergi menjalankan kerja sebagai orang yang berada kedudukan dalam parti. Anda telah menjadikan waktu anda. Gaji terima sebagai menteri penuh. Tapi kerja yang dilakukan lebih terurus, lebih banyak terfokus kepada kerja parti. Tidak kepada kerja kenegaraan sebagai menteri. Saya fikir kalau banyak orang sangat berminat tentang parti, tuan-tuan bagilah laluan. Tuan-tuan juara-juara parti tinggal dalam parti, pilih ahli parti yang berkaliber, letak mereka dalam kementerian. Itu lebih adil. Tak guna lagi kita guna konsep lama. Mereka ketua dalam parti, maka kedudukan jawatan kabinet kena bagi sebab senioriti. Bila berlaku krisis dalam negara yang banyak sangat tumpuan kepada politik, mereka lebih banyak berpolitik daripada berkhidmat. Menjadi menteri bukan menjadi ahli politik. Anda berkhidmat untuk menyelesaikan masalah kementerian yang telah dipertanggungjawabkan dan diamanahkan pada tuan-tuan untuk dilaksanakan. Tapi kalau tuan-tuan 90%, YB-YB yang bergelar menteri dan timbalan menteri ni menghabiskan masa sebagai orang parti, maka negara akan berkecamuk. Ini senang je. Kalau kita rasa kita tak berbakat untuk menjadi menteri. Pasal menjadi menteri dan ahli politik ni dia ada sedikit kefahaman kepada orang politik. Kalau tuan-tuan hanya orang yang memang sesuai lah, born to be a pure politician, menang jawatan dalam parti, buat kerja parti. Laluan bagi kepada yang lebih relevan, yang tahu tentang menguruskan kementerian. Kalau kita terus mengekalkan kabinet dengan memberi kuasa kepada senioriti parti, senioriti kedudukan seseorang dalam parti, inilah jadinya. Kita kena buat reform. Reform ni bukan saja seperti mana yang dituntut oleh Bersih tentang pengasingan kuasa peguam negara dan juga kerajaan. Pengasingan segala bentuk lah nak buat reform ni. Reform juga perlu dibuat kepada kaedah pemilihan kabinet. Kerana kita dah nampak dalam 10 bulan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelihatan Perdana Menteri kena selesaikan semua. Isu beras berlanjut 5 bulan tak selesai, Perdana Menteri masuk campur. Beri amaran yang tegas, tanda Perdana Menteri tahu ada sesuatu yang tak kena sedang berlaku dalam industri, peringkat penggilangan dan pemborong. Perdana Menteri bagi amaran 3 hari bulan. Oktober. 4 bulan Oktober, dibalasnya tikap tegas Perdana Menteri dengan sengaja menimbulkan masalah politik, iaitu merendahkan harga padi supaya protes berlaku di kalangan petani ke atas kerajaan. Perdana Menteri balik kena selesaikan pula. Jadi buat apa kita ada begitu banyak, macam saya kata juga di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Dulu waktu saya pergi buat aduan, saya sendiri pergi, saya komen, kemudian saya diperintahkan hadir di bawah satu writ arahan menghadir. Tak hadir saya akan kena tindakan. Saya hadir. Dan saya dah bentangkan semua. Saya dah bentang berkejam-kejam. Jawapan dia mudah je. Ini bukan bidang kuasa kami. Tapi waktu Perdana Menteri bagi arahan, dalam bidang kuasa pula, tak bantah, tak kata kat Perdana Menteri, PM, ini bukan bidang kuasa kami ni. Ini di bawah bahagian kawal selia dan padi. Waktu rakyat mengadu selama 5 bulan, mereka menyebut ini bukan bidang kuasa mereka. Last sekali kenapa makis yang tak ada kena-mengena pun Perdana Menteri boleh jemput masuk? Sebab dia boleh menjalankan kawal selia penipuan kualitatif grade padi. Custom yang selama ni tak ada kena-mengena pun, tak membantah dan masuk. Ini sangat memalukan. Ia sangat memalukan.